بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوحيد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال إكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Subhanallah, maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita besarkan di dunia ini hinggalah membawa kepada hari akhirat. Marilah kita mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana waftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, Engkau ampunilah kami dan bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kekanda juru acara majlis yang telah pun memulakan muqaddimah sejak daripada pukul 10.20 tadi. Alhamdulillah telah tamat bicara beliau dengan pelbagai peringatan-peringatan yang diberi kepada kita. Terima kasih kepada pihak pengurusan Raudhah Muslimah Al-Falah yang mengundang menjemput saya bersama para ibunda, ayahanda, adinda pun ada nampak juga ni di sebalik tabir emas muka yang dipakai itu. Alhamdulillah, saya Ustaz Amir Nur Hizam bin Amir Idham telah pun diamanahkan pada pagi ini untuk bersama dengan para ibu, ayah, semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Banyak hari antara hari, mana nak sama dengan hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, mana nak sama dengan Nabi Muhammad. Banyak umat antara umat, mana nak sama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal mendapat syafaat di akhirat kerana kita mengikuti Al-Quran yang telah pun diturunkan kitabnya. Masya Allah, para ibu, ayah, hadirin wal hadirat sekalian, pada pagi ini saya diberi tajuk yang mengajak kepada kita untuk saya terlebih utama bermuhasabah, membuat renungan tentang bagaimanakah kita nak mendambakan satu keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak dapat nafikan, kita nak mengukuhkan pegangan kita, kepercayaan kita, akidah yang kita selama ini kita terima dan kita yakini, ini semua yang dirahmati dan kasih sekalian. Masya-Allah. Maka apa jua yang berlaku dan terjadi, yang kita hadapi dan kita lalui, sebagaimana yang kita sebut tadi, kita kena mengharapkan keampunan dan iman dan akidah kita tak berganjak dan tak berubah. Kerana itulah yang diharapkan oleh Allah, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka banyak tawaran diberikan kepada kita. Tawaran di waktu siang, tawaran di waktu malam. Kalau kita semua mengikuti hal ehwal semasa dunia, sama ada di dunia luar ataupun di dalam negara kita pada waktu dan ketika ini, apakah tawaran yang cukup amat sekali dibincangkan di media sosial, bahkan orang ambil tahu, ambil peduli, sampai pergi beratur berbaris. Para ibu ayah sekalian, apa tawarannya hari ini? Tak perasan tuan-tuan? Tawaran membeli emas. Masya Allah. Saya pergi ke kompleks PKNS, kan kita kena masuk kat pintu tengah-tengah tu. Maka bila kita masuk tu ada kedai emas yang sudah pun dipaparkan kepada kita. Kita melihat Masya Allah sambil duk mendaftar My Sejahtera, ambil suhu, kita dah nampak dah soft di hadapan kedai, sebab kedainya itu begitu penuh. Orang duduk bercakap, berurusan dengan penjual. Di soft kedua sudah menanti menunggu. Soft ketiga juga still berbaris, still berdiri. Masya Allah. Itu tawaran duniawi yang dilihat dan nampak oleh sekalian orang pada hari ini. Dan mungkin para ibu yang ada di sini sudah pun dihadiahi oleh para suaminya lepat pisang, lipan bara, dan juga beberapa jenama jenis kuih yang dijenamakan kepada nilai emas tersebut. Masya Allah.
Namun kehadiran bulan Ramadan yang ditawarkan oleh Allah baik siang baik malam ialah apa para ibu ayah sekalian? Iaitu tidak lain dan tidak bukan orang yang menahan diri daripada lapar dan dahaga dengan iman dan mengharapkan pahala yang diberikan, maka ditawarkan kepada dia ampunan dosa. Maka benarlah kata Nabi, orang yang dia dapat masuk bulan Ramadan tapi dia keluar bulan Ramadan, dia tak tahu diri dia diampunkan ataupun tidak, maka satu malang besar baginya. Di waktu siang baik, di waktu malam pun sama. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan iman dan juga mengharapkan pahala, juga ditawarkan dengan keampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua hadis tersebut adalah berdasarkan daripada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Pada pagi yang berbahagia lagi mulia ini, kita sama-sama nak menyemak, nak melihat sebuah surah yang mengajak kepada kita untuk membuat berbalik beberapa penelitian dalam usaha mencari keampunan Allah dan nak mengukuhkan pegangan iman dan akidah kita. Surah yang dimaksudkan itu adalah bernama Surah At-Tin. Mari kita semak sama-sama surah yang dicatatkan berada dalam juzuk yang ke-30, disenaraikan sebagai surah yang ke-95 dalam susunan 114 buah surah, dan menurut kronologi penurunan oleh Allah, iaitu para ulama Al-Quran mengatakan ia berada pada nombor yang ke-28. Surah ini dikategorikan sebagai ayat-ayat Makkiyah ataupun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, saya baca dan ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dengan ilmunya, dengan anugerah dan kurnianya kepada sekalian para hambanya, baik yang telah pun beriman ataupun belum lagi mahu beriman. Dan Allah Maha Pengasih terutama sekali kepada orang-orang yang menerima iman kepada Dia, kepada akhiratnya, kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan segala yang telah pun diqada-qadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah sebut, kita tengok pada ayat 1 hingga ayat 3 para ibu ayah sekalian. Dalam ayat yang pertama yang ayat ketiga itu ada 4 perkara. Perkara yang pertama yang kita nak tengok disebut oleh Allah demi buah yang bernama tin. Buah tersebut adalah buah yang cukup amat hebat dari sudut kalau orang kaki meniaga. Orang-orang saintifik melihat kelebihan yang ada pada buah tin tersebut. Tetapi di sisi Allah, Allah menyebut perkara tersebut demi buah tin merujuk kepada Allah bersumpah. Dipanggil, kalau orang belajar bahasa Arab ni dipanggil wawul qasam ataupun wawul muqsam.
Di sisi Allah, maksud sumpahnya itu merujuk kepada penilaian hebat. Satu kehebatan yang Allah nak bagi tahu tentang ciptaan dan kejadiannya. Tetapi para ulama tafsir melihat secara sepakat bahawasanya apa sebenarnya yang ada di sebalik pemberitahuan Allah itu. Rupa-rupanya apabila dilihat bukan sekadar buah, tapi rupanya daripada mana tempat ianya bermula, daripada mana tempat ianya hadir dan datang. Rupa-rupanya ia berlaku di sebuah tempat yang bernama Damsyik satu ketika dahulu. Orang putih kata apa? Damaskus. Ia bermula pada ketika manusia paling terawal di atas muka bumi. Allah merujuk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini dia Nabi Nuh yang kita semua tahu, baginda, orang yang datang menemui umat yang pada waktu dan ketika itu telah pun meninggalkan sembahan kepada Allah kerana mereka telah melakukan kesyirikan. Tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam surah An-Nuh. Bila mereka telah pun digoda dan dihasut oleh syaitan yang merupa diri sebagai manusia untuk mengajak kepada mereka membuat idol-idol, membuat berhala-berhala. Yang mana berhala-berhala itu diambil daripada tubuh badan susuk orang-orang baik, orang saleh. Masya Allah. Ya'ud wala Nasra, Yaqud dan sebagainya. Ada 5 orang semuanya. Mereka telah dibuat patung yang akhirnya mereka tidak lagi menyembah Allah. Lalu mereka telah melakukan kesyirikan buat pertama kali di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Idris, kebanyakan manusia tidak mensyirikkan Allah. Banyak melakukan silap dan salah ni lebih sekitar kepada urusan-urusan hidup sama manusia dan sebagainya. Tapi apabila ujian dan dugaan melanda kepada mereka, maka mereka juga rebah dan kalah menghadapi suasana itu. Datang Nabi Allah Nuh menegur mereka. Selama berapa lama tuan-tuan dan puan sekalian? Selama 950 tahun. Subhanallah. Yang akhirnya berjaya diselamatkan seramai 80 orang sahaja. Itu dia. Yang keduanya disebut oleh Allah, iaitu merujuk kepada demi buah zaitun. Adapun pula buah zaitun samalah seperti mana Allah mengkagumi ciptaan dan juga kejadiannya tersebut, maka buah zaitun yang didapati hebat, khasiatnya, kelebihan-kelebihannya. Tapi para ulama tafsir melihat di manakah kewujudan dan kemunculan buat pertama kalinya buah zaitun. Masya Allah, ia muncul daripada sebuah tempat yang bernama Baitul Maqdis. Sebuah kota suci yang amat hebat, menjadi kiblat seluruh umat Islam pada peringkat awal. Itu dia. Orang putih kata apa? Baitul Maqdis, Jerusalem. Hebatnya Baitul Maqdis ini ada sebuah kawasan yang mana lahirnya tempat, iaitu seorang Nabi yang mulia, Rasul, dipanggil Baitul Laham. Apa dia orang putih kata? Bethlehem. Kan, sajalah kita general knowledge sikit kan. Masya Allah. Di mana Nabi Isa AS pun berhadapan dengan umat yang akhir zaman. Sebelum dia, Allah angkat, Allah ghaib, yang sampai hari ini kita tak tahu berada di mana, hanya dalam rahsia pengetahuan Allah. Juga menghadapi umat yang sama melakukan kesyirikan kepada Allah dengan lebih teruk, lebih dahsyat. Na'uzubillah min zalik. Ini dia. Yang ketiga, iaitu merujuk pada ayat yang kedua. Dan demi sebuah tempat yang bernama Tur, Sinin. Sinin itu merujuk kepada banjaran Sinai. Kalau orang pernah pergi Mesir daripada Qahirah menuju ke banjaran Sinai, situ lebih kurang mengambil masa 5 ke 6 jam menuju di situ. Dia dah tak tulis dah Sinai-Sinai, dia tulis apa? Saint Catherine. Tu kan, bunyi tu dahsyat. Kalau bunyi banjaran Sinai tu bunyi macam duduk USJ 9 kan. Kalau bunyi Saint Catherine ni macam duduk KL. Masya Allah, padahal tak ada benda pun. Tapi ianya tempat menjadi saksi di mana Allah telah memberi wahyu melantik seorang Nabi dan Rasul bernama Musa AS. Dan di kawasan itu ada sebuah pokok yang mana masih lagi kekal sampai hari ini, iaitu pokok tersebut dalam Al-Quran diceritakan bercahaya-cahaya.
waktu berlakunya wahyu Taurat itu didatangkan kepada Nabi Musa. Dan di tempat itu mereka telah kekalkan ada sebuah masjid yang mana boleh menempati dimasuki orang Islam, orang Yahudi dan orang Kristian. Itu antaranya para ibu nak ayah sekalian. Yang keempatnya merujuk kepada ayat yang ketiga. Dan demi negeri yang aman. Negeri yang aman tersebut adalah sebagaimana yang pada waktu dan ketika itu tidak ada siapa-siapa pun mengetahui dengan secara maklumat yang tepat. Tapi apabila para ulama Al-Quran melihat bahawasanya sebuah tanah yang dahulu satu ketika kering kontang, tidak ada apa-apa kehidupan, yang mana pernah diawali oleh manusia terawal juga. Antaranya tidak lain dan tidak bukan apa kita nak sebut, moyang kita kah? Hawa, yang telah pun Allah turunkan di Jeddah pada hari ini, dinamakan tempat itu. Masya Allah, di mana suaminya Adam nun jauh di India, berpisah selama 40 tahun diberitakan. Mereka mencari, lalu ditakdirkan oleh Allah berjumpa di sebuah kawasan namanya Arafah, yang hari ini menjadi tempat perhimpunan seluruh umat manusia apabila nak melakukan wukuf bagi rukun haji. Itu. Tapi tempat itu akhirnya pun ditinggalkan dan tidak ada penempatan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala melakukan satu benda dan perkara kepada keluarga Ibrahim dan juga Sarah. Di mana Sarah telah menyatakan, wahai Ibrahim, aku rasa sudah sampai masa bawalah Hajar dan Ismail ni keluar. Ini diceritakan dalam Al-Quran juga. Ini hidup orang berumah tangga berpoligami. Satu ketika dia boleh duduk satu rumah, satu ketika dia sampai beritahu kat suami dia, minta maaf bang, rasa tak selesa. Siapa yang poligami dia tahulah. Tapi ada juga orang yang dia lebih hebat daripada Nabi Ibrahim, dia boleh menyatukan, duduklah satu rumah. Itu dahsyatlah tu. Masya Allah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim mengakui, di samping itu isterinya yang suruh, tapi dalam Al-Quran bagi tahu Allah yang memerintah. Cuma cara tu, cara nak keluar, cara nak pergi. Lalu akhirnya mereka pun berjalan dan mereka tidak tahu mana tempat nak ditujui, sehinggalah Allah kata, berhentilah Ibrahim, di sinilah tempat kamu kena tempati, kamu kena duduk, kamu kena bina kampung, negeri, daerah dan negara. Di mana? Inilah di sini. Tengok keliling apa benda pun tak ada. Kalau zaman Piramli dia kata apa? Negeri pasir dua butir. Pasir berdengung dan sebagainya. Masya Allah. Dah pula itu Allah perintah, Ibrahim, kamu kena tinggal isteri dengan anak kamu di sini. Bayangkan, tuan-tuan dan puan. Subhanallah. Takdir Allah berlakulah, datang suku kaum Jurhum. Di situlah bermula satu tamadun manusia. Daripada beberapa orang sehingga ke beberapa orang, sehinggalah datang Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya negeri yang aman itu merujuk kepada Mekah Al-Mukarramah. Maka begitulah kita masuk ke dalam kota suci Mekah pun kita dianjurkan untuk membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Kalimat yang sering kali kita duk baca lepas solat, yang merujuk, wahai Allah Tuhan yang maha aman, daripada engkaulah keamanan, kepada engkaulah keamanan, hidupkanlah kami dalam keamanan, matikanlah kami dalam keamanan, dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu yang bernama Darussalam, tempat yang aman, damai. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, beberapa orang Nabi dan Rasul yang kita sebut dalam ayat 1 hingga ayat 3 menjelaskan dan menerangkan kepada kita, mereka semua itu adalah merupakan manusia-manusia pilihan Allah yang dipilih untuk menjadi pesuruh penyampai Allah. Macam kita disebut tadi, kehadiran dan kedatangan kita pada pagi ini dipilih oleh Allah untuk sama-sama berada dalam sebuah majlis yang dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh Rasulullah.
Sebab tidak ada pertemuan dan perjumpaan yang lebih baik melainkan pertemuan itu berlaku antara insan sesama insan, dia membesarkan Tuhan dan juga mengingati Rasulullah SAW. Maka begitulah mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yang menjadi pesuruh yang bukan sekadar itu, diangkat pula darjat di kalangan mereka kelima-lima orang itu sebagai rasul yang ulul azm. Nabi hebat, manusia dahsyat, berhadapan dengan kaum yang cukup amat pelik, perit mereka tempuh. Itu dia. Kerana apa? Nak mengajak manusia menuju keampunan Tuhan, kerana nak mengajak manusia kepada ada satu pegangan, ada satu kepercayaan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, sampai hari ini kita hanya tahu saja. Kata apa? Datuk nenek kita Islam, ibu bapa kita Islam. Dan kita tak menerima pun dalam arti kata secara zahir, berjabat tangan, bertemu, berdepan dengan para Nabi dan Rasul tadi. Tapi tahu-tahu kita pada hari ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur tak? Allahu Akbar. Berbanding dengan ada orang yang dalam keadaan begitu, tapi Allah uji dan duga keluarga mereka. Dah lama tak dengar cerita keluarga Aisyah Bukhari. Apa kesudahan akhirnya di kawasan tempat kita ni pun, dah meninggal dunia pun mak dia. Kalau siapa-siapa masih ingat lah. Subhanallah. Apa khabar anak anda, beliau pun tak tahu. Masa saya mula-mula ketika berceramah di sini, isu itu sedang berlegar. Kita bercakap itu dan ini, akhirnya datang satu orang makcik tua menegur saya, memberitahu, bagus ustaz penyampaian tentang apa semua itu dan ini, tapi nama anak yang ustaz sebut tadi tu anak saya ustaz. Allah pucat lesi saya, tuan-tuan dan puan. Saya kata apa yang saya sebut tu salah ke? Tak, betul-betul. Cuma ustaz tolong doakan kami, doakan anak saya mudah-mudahan kembali balik ke pangkal jalan. Ini tuan-tuan dan puan, para Nabi dan Rasul tadi berusaha ke arah itu sampai ke tahap yang cukup amat dahsyat. Kerana apa? Nak mengajak manusia ini kembali balik kepada Tuhan. Sebagaimana kita sedang berada dalam sebuah suasana wabak yang sudah berlangsung hampir setahun lebih. Kalau ikut negara kita ni dah sebenarnya daripada awal Januari lagi, Januari 2020. Sedikit demi sedikit barulah nak diumumkan bulan 3 2020. Sampai ke hari ini dalam keadaan yang masih lagi merisaukan dan membimbangkan, dan tidak menyelesakan kita. Apa hikmah dan iktibarnya kita boleh nampak? Yang pertama ialah hidup ini singkat. Hidup ini tak lama. Menanti menunggu giliran kita semua masing-masing. Masya Allah. Daripada bulan 3 ketika mana ketua pengarah membuat liputan akhbar, hari ini ada kematian seorang, esok ada kematian 2 orang, hari ini ada kematian 10 orang. Kira kita hanya duk tengok berita sampai hari ini tak larang nak tengok dah. Mulut kita ni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Sampai ke hari ini kita belum lagi Allah pilih kena. Dan na'udzubillah min zalik, kita minta Allah angkat dan jauhkan daripada keadaan tersebut. Itu dia. Itu iktibarnya. Kita duk tengok. Itu baru dalam negara kita, tuan-tuan dan puan. Hal luar negara ni, Amerika tu tak tahu apa jadi dah. Duk tengok berita dia orang tunjuk kat India. Ya Allah, kesian. Pakai alat bantuan pernafasan ni, main pakai tepi-tepi jalan macam itu. Masya Allah, Masya Allah. Yang keduanya, hikmah terbesar nak mengajak dan membawa kepada manusia ini ialah apa? Di waktu dan ketika ini kita kena sedar, wang ringgit tak boleh nak membeli kesihatan. Kau adalah macam mana sekalipun hebat apa benda itu ini, belum lagi jaminan. Kita pun takut tengok dengan macam-macam, entah betul ke tidak viral itu dan ini. Kan kita maklumat lebih cepat daripada buletin utama. Nama tu buletin utama tu kira cepat dah tu. Berita terkini, tak, itu tak cepat lagi. Yang ni lagi cepat lagi. Vaksin yang didapati ada itu ada ini, kita pun jadi tak seronok dah. Kan. Maksudnya apa tadi? Wang ringgit
tak boleh nak memberi kesihatan. Tapi kalau tak ada wang pun payah juga nak beli ubat dan sebagainya. Hikmah terbesar yang Allah ajak kepada kita, mohon minta ampun kepada dia, dambakan kasih sayang dia, pegang kuat-kuat iman dan akidah kita ialah apa? Miskin dan kaya tidak ada beza. Orang kata apa? Golongan bukan kayangan, dan termasuklah golongan kayangan pun tak terkecuali. Yang keempatnya, di waktu dan ketika ini, kasih sayang keluarga adalah amat penting. Sebab bila kita dah kena tu, habis. Keluarga pun tak boleh nak pergi. Yang menjadi keluarga kita ialah siapa? Itulah doktor-doktor dan jururawat-jururawat. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Bukan setakat tu, jiran tetangga yang tahu dan dengar pun rasa tak selesa. Kan? Subhanallah, itu dia. Dan yang kelimanya, saya yakin benda dan perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Dia melakukan pasti ada sebab musababnya. Dan pasti dia juga boleh mengangkat, menghindar dan membuang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi sebab itu Allah sebut pada ayat yang keempat, kamu ini sesungguhnya kami bagi jadi, kami bagi cipta dengan sebaik-baik kejadian. Nak bagi tahu, kata dahulu Nabi dan Rasul dah tempuh dah benda ini dengan umat. Sekarang kita tidak duduk bersama dengan mereka. Di mana di sisi Allah, Allah bagi setiap daripada kita ini, daripada ujung rambut sampai ujung kaki, elok cantik. Ini yang luar, juga termasuk yang dalam. Dalam ni bukan akal, nafsu, jiwa tu ya. Yang dalam kita nak kena tengok melalui teropong tu. Apa benda? Jantung lah, hati, empedu, limpa, buah pinggang segala. Semua elok. Luar dalam elok. Tu, Masya Allah. Kalau hari ni nak boleh tahu dengan lebih elok lagi, kena masuk dalam satu terowong tu. Apa ke nama dah terowong tu? Apa? RRI? Apa? MRI? MRI. Tu, Masya Allah. So bila masuk dalam tu, satu result boleh keluar. You okey macam ni, you macam ni tak okey. Sikit-sikit punya jenis apa? Pergi ambil blood test. Bila dapat ketahui tu, cantik elok, syukur kepada Allah. Di sisi Allah, kamu ini dicipta sempurna. Ada orang yang juga dilihat oleh Allah sempurna, walaupun pada pandangan mata manusia tak sempurna. Seperti orang yang ada cacat cela lahir zahirnya. Mata tak ada, telinga ada tak boleh dengar, mulut ada tak boleh bercakap, tangan ada kaki tak ada, kaki ada tangan tak ada. Tapi dalam sempurna dari sudut apa? Jiwa, nafsu, akal. Yang ni dalam yang tak boleh teropong dengan kanta mikroskop. Yang tu kena teropong melalui kanta Al-Quran dan hadis. Kemudian kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Tapi ada orang tak menghargai, ada orang tak sayang kepada apa yang aku bagi dan beri ini. Dia biar diri dia jatuh, dia biar diri dia tak kisah, dia biar diri dia tak peduli. Na'udzubillah min zalik. Takut tuan-tuan dan puan, saya pun ada keluarga, saya pun ada anak. Nak mengajak mereka kepada Tuhan, nak mengajak mereka kepada iman dan Islam ni cukup amat apa? Mencabar. Masya Allah. Jadi pada hari ini kita nak melihat bagaimana dua ayat ini mengajak kepada kita untuk benar-benar membuat beberapa penelitian. Penelitian yang tidak lain dan tidak bukan ialah apa? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, yakni tak mau nak ingat aku, maka akan diberi kepadanya penghidupan yang sempit. Tak tahulah sejauh mana maksud Allah sempit itu. Mungkin dilihat dari sudut hidupnya hebat, baik, tapi jiwanya kosong. Hatinya apa? Terbelenggu. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mahu tuan-tuan dan puan, pada hari ini orang apa? Terkena penyakit yang dipanggil tertekan. Ada juga orang tertekan, dia tersalah dial. Kan? Tengok ada miss call. Kata, kenapa call saya? Minta maaf ustaz, tertekan. Saya kata, kenapa? Ada sakit, stres ke?
Tak, terdial Ustaz. Tu. Yang ni tertekan lain tuan-tuan dan puan. Sakit kepala, pening, masalah. Itu boleh tahan lagi. Ada lagi teruk. Dia panggil apa? Depression. Saya takut. Bunyi pun takut dah. Ada lebih teruk lagi. Dia panggil apa, Haji? Hypertension. Itu. Haduk masuk dalam WhatsApp ni, haduk minta tolong. Saya tak pandai, jangan saya bagi tahu ni, duk minta tolong pula lepas ni. Kecil-kecil punya kes tu beranilah. Ni ustaz ni duk pegang pisau dah ni, minta tolong datang ustaz. Pegang pisau, panggil polis lah. Jangan panggil saya. Tu, ada orang kena. Ni kata kenapa ni bini saya menjerit ni. Saya tak tahu sebab apa bini menjerit. Tengok rupanya bini dia apa? Laki dia hadiah emas banyak sangat. Menjerit. Ingatkah histeria ke apa? Tuan-tuan abang, gelak-gelak juga tu. Orang tak kena. Bukit Jelutong panggil. Masya Allah ustaz, tolong ustaz. Dah banyak kali dah jumpa ustaz Anu, jumpa ustaz ni tak boleh. Banyak kali dah ustaz Anu, ustaz ni tak boleh. Saya kata saya lagi dah tak boleh. Tu. Sebuah keluarga di Denai Alam. Baru habis buat ni, dapat doktor apa ni, nak pelajar apa nama perubatan. Nak jadi doktor ni kena apa? Dia ada beberapa tempoh tahun duduk dalam hospital tu. Dia orang apa istilah dia panggil? Apa? Saya takut salah sebut apa? Husman. Yang tu lah tu. Jadi duk balik cerita, duk buat tunjuk muka merajuk. Nasi tak mau makan sebab penat, letih, tak larat. Jadi mak ayah dia call lah, panggil. Nak buat apa? Kita minta tolonglah ustaz nasihat. Saya kata anak apa? Anak saya doktor perempuan. Doktor perempuan? Saya kata carilah doktor perempuan. Kita cari dah, tak ada masa. Ustaz tolonglah ustaz. Bila payahlah lelaki dengan perempuan ni. Duduklah rumah. Tapi mak ayah dia adalah duduk berdepan meja kan. Kita tanya kenapa, apa hal ni nampak ni kan. Tak ada apa ustaz, saja je. Tak ada apa, panggil buat apa? Tu. Masya Allah. Habis-habis kaunseling lebih kurang apa semua sikit, ayah dia kata, anak saya main je lebih ni ustaz. Dia bukan apa benda kena fikir pun. Saya keluarkan duit KWSP saya, tanggung pelajaran dia. Bukan dia kena kerja tu dia nak kena bayar balik. Hanya rumah hebat kita masuk ni kan. Kira hidup ni cuci kaki lah, cuci tangan. Kalau cuci kaki, cuci tangan pun kau pemalas, memang betul lah kau hypertension. Jadi dia berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan manusia ini, dia dalam senang dan mudah tiba dibiar diri dia. Ibu-ibu bayangkan, ayah-ayah, apa yang Allah sebut tadi tu, ada orang tak menilai, tak mengharga, lalu dia menjatuhkan diri dia. Kalau mengikut Hasanul Basri dan juga Imam Mujahid serta banyak para ulama tafsir, Abdullah bin Umar mengatakan ayat itu merujuk orang yang tak menilai iman dan amal, lalu dia membiarkan dirinya sehingga jatuh masuk dalam neraka. Yang saya duk sebut tadi ni baru hal-hal luaran. Hal-hal luaran. Sembang punya sembang, akhirnya kita tanya, di samping tekanan kerja, di samping jadi hal dengan boyfriend. Nak buat macam mana? Kan? Kita kata kalau macam ni, bang kena bagi menikah lah. Menikah, dia jemput juga kita, dia tengok dah elok dah. Macam mana hari ni hari? Alhamdulillah dapat dah anak seorang. Tu. Jadi inilah kata hidup tuan-tuan dan puan. Hidup yang Allah SWT bagi. Tapi lebih malang dan lebih teruk kalau orang yang dia tak ambil peduli dengan apa yang Allah dah buat kat diri dia baik hebat. Allah dah buat secantik-cantik dan seelok sehingga dia boleh dapat manfaat dan kelebihan daripada diri dan tubuh badannya itu. Ada orang menggunakan tenaganya untuk mencari rezeki dan nafkah dalam hidup. Ada yang memberi kepada Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan. Dia membuat sawah ladang padi, dia membuka pertanian. Itu jenis-jenis tenaga. Ada orang yang dia tenaga tak kuat, dia jenis pemikiran, jadi cikgu, jadi pensyarah, jadi pendidik. Masya Allah. Ke arah mana dia nak membawa manusia? Ke arah menuju keampunan ke? Nak ada pegangan hidup ke? Nak merosakkan manusia ke?
Dua ayat ni yang cukup amat sekali dahsyat dan hebat. Allah suruh kita perhatikan. Ada orang dengan apa? Tubuh tak kuat, dengan pemikiran tak berupaya, dengan apa? Dengan suara. Tu dia ada suara. Sehingga suaranya itu boleh mengajak manusia kepada ingat Tuhan. Ajak manusia pada lara pun ada juga. Kan? Na'udzubillah min zalik. Bayangkan, dia Allah bagi kelebihan. Macam mana dah datang bulan Ramadan ni, dia boleh ajak orang ingat kepada bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Masya Allah. Kan? Ada yang dah lagi legend, lagi lama. Ramadan bulan yang suci, aduh. Ada kemahiran yang Allah bagi dan lebih kepada mereka. Dia tak boleh itu, tak boleh ini, tapi dengan suara boleh cari makan dan sebagainya. Dia tak boleh itu, tak boleh ini, dia ada kemahiran-kemahiran yang lain. Buat fashion baju sampai itu ini, sampai fikirkan dekat orang ni apa cara mudah, cara cepat. Benda tak payah gosok, buat apa nak gosok, sampai macam tu. Dahsyat, subhanallah. Sampai kita antara nak tergelak dengan tak tergelak. Tengok, Tuhan buat kan. Tapi ada orang yang summa radadnahu asfala safilin. Tapi kita lihat para ibu ayah yang dirahmati Allah, ada orang yang Allah tarik sedikit kekurangan pada diri dia. Mata tak boleh nampak. Saya pernah diundang ke kompleks MAB, di Malaysian Association of Blind dekat Brickfield. Bila dijemput ceramah kat sana, bila sampai kat KL Central tu, bila kita tak tahu nak pergi kat mana. Kita masa tu tak ada wave-wave apa semua, belum ada lagi. Ingat lagi kisah tu. Jadi saya pun call, telefon bimbit dah ada dah lah. Hello cik, kat mana komplek ni? Ustaz sampai kat mana? Saya sampai kat sini, nampak bangunan ni. Ustaz terus, nanti belok kanan masuk kiri, nanti ustaz akan nampak bangunan kami colour putih. Saya pun nampaklah ada security guard kat situ. Saya pun call sekali lagi. Mana encik yang ni saya call tadi? Ini, hello, ni ustaz saya ada kat belakang security. Rupanya orang saya hubungi tu pun biji mata buta juga. Jadi dia pandu kita daripada KL Central tu sampai situ. Mungkin dia itu tempat dia dah tahu, dah biasa dah. Lalu saya pun kata, baik, program kita ni nak diadakan di mana? Di dewan kami ustaz. Di mana? Ustaz ikut saya. Jadi saya orang mata celik ikut mata orang buta. Bila sampai kat dewan tu, Masya Allah, apa yang menarik perhatian saya ialah ini yang saya nak puji sikit lah, kepimpinan Al-Falah apa semua itu ni. Macam mana saya tengok dekat dewan tu, macam mana yang apa saya tengok kat luar tu. Apa yang tuan-tuan dan puan buat kat luar tu, selipar kasut disusun dengan baik-baik dan elok-elok. Teruskanlah sampai mati. Semalam lah saya puji Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak. Tahu tak masjid yang glamour, seminggu 2 yang lalu buka puasa awal. 3 minit. Dahsyat ibu tuan-tuan. Subhanallah, hebat masjid dia. Sokongan jemaah itu dah ini. Allahu Akbar kabirah. Mereka tak ada apa pun. Benda tu satu fiqh ibadah. Mereka dapat satu conclusion daripada benda yang berlaku dan terjadi. Bukan untuk masa kita hina menghina, kutuk mengutuk, tak ada. Itu satu pelajaran. Baik. Iaitu bila saya masuk ke tempat dewan orang mata buta tu, bila kasut mereka disusun cantik elok, lebih patutlah orang mata celik kena susun. Di sebuah tempat yang lain dia tak peduli. Dia masuk ni dengan dia pun tak tengok apa jadi dia kadang-kadang dengan kaki dia dengan slipper tu terpelanting. Lepas tu dia keluar tu dia cari pula kat mana. Tak senonohnya orang biji mata nampak ni. Kan? Sebab apa orang buta kena buat begitu? Sebab mereka terpaksa untuk meletakkan tanda. Bila masuk dalam tu, dalam dewan surau tu, maka kehadiran lebih kurang 60 orang. Mereka tak duduk bercampur aduk pun. Mereka tahu, patutnya biji mata tak nampak ni kan, duduklah bersama. Kan? Jadi bermula dengan solat sembahyang apa semua itu ini, di waktu malam. Jadi dia orang suruh saya jadi imam. Saya tak mau, saya kata saja letih kan. Saya kata bagi imam ni, imam buta. Baca pun sedap itu dah ini.
Saya pun sampai sembahyang tak apa nak khusyuk. Itu dia kata aku nak ceramah apa kat dia orang ni. Nampaknya bagus-bagus dah semua ni. Akhirnya bila bermula program majlis pengajian, saya kata tuan-tuan dan puan-puan, bersyukurlah kepada Allah. Allah uji biji mata kita tak nampak, tapi Allah celik mata hati kita. Hari ini kita tak boleh nampak dengan zahir Al-Quran, tapi kita boleh meraba-raba Al-Quran untuk membaca secara braille. Bersyukurlah kepada Allah. Hidup kita janganlah sampai jadi berputus asa, gundah gulana, kecewa kerana apa yang berlaku dan terjadi ini. Sebaliknya, kembalilah kepada Tuhan. Allahu Akbar. Jangan jadi macam mana manusia yang Tuhan bagi nama Kasim Selamat, punya kemahiran pelbagai dalam hidup, lalu jadi hal rumah tangga, ditipu oleh ibu mertua dia, kata bini mati, akhirnya apa? Duk menangis tiap-tiap hari sampai jadi biji mata buta. Tukar nama pula Osman Jailani. Itu. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, bila saya tengok dalam pertemuan itu, mereka nak bangkit bangun pergi ke bilik air, macam mana? Ya Allah, langgar kawan, jatuh sini, jatuh sana, meraba-raba. Itu. Bila dah habis majlis, ini cerita sebelum Covid, orang apa? Sallallahu alaihi bersalam-salaman. Bila bersalam-salam ni duk meraba sama-sama kawan-kawan dia. Dia tak ada pun pergi duk raba orang perempuan ni. Kan? Ustaz mana ustaz. Ini saya. Ini yang saya sebut tadi dalam surah Ar-Ra'd, kata apa? Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka diberi oleh Allah penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan bangkit di hari akhirat dalam keadaan biji mata buta. Masya Allah. Jadi satu iktibar kita dapat duduk di situ. Orang yang ada kekurangan Allah tarik, tapi dari satu sudut yang lain kelebihannya ada. Satu lagi para ibu ayah sekalian, saya pernah diundang ke Masjid Negeri menyampaikan ceramah kepada Persatuan Cacat Percakapan dan Pendengaran. Maksudnya pekak dengan bisu lah. Saya kata macam mana nak bercakap, nak ceramah kat orang pekak dengan bisu? Tak apa Ustaz cakap nanti ada cikgu jurubahasa. Okey. Jadi bila sampai di situ, kita pun disambut oleh AJK, oleh Jabatan Agama, dan mereka kenal Ustaz, inilah Presiden Persatuan Pekak dengan Bisu ni. Presidennya pun pekak juga. Memanglah kan, dah dia tu. Masya Allah, dia pun dia Assalamualaikum Ustaz, kan, saya nampaklah mulut dia buat macam tu. Kita pun Waalaikumsalam. Broken language punya bahasa isyarat. Dia kata Ustaz jemput sana, kita dewan makan, jamu makan. Bila dah pergi duduk di situ, bila dah berada dalam majlis makan dan minum, saya pun kata aku nak tanya apa kat dia ni. Dah menikah lah tanya. Dia kata okey. Tanya berapa? Dia kata 2. Pekak dengan bisu bini 2. Kan, jadi tak awal pekak ni bini 1 je. Dia tanya anak apa anak? Dia kata anak. Dia kata bini pertama 5, bini kedua 5. Masya Allah. Bila kita masuk dalam majlis tu tuan-tuan dan puan, yang ni yang satu kekaguman saya di sisi Allah. Macam mana kita bercakap ni boleh sampai kepada audien terus. Tapi dalam majlis tu, itulah pertama kalinya 1.5 jam kita bercakap seorang pun tak tengok kat saya. Semua duk tengok kat cikgu jurubahasa kat depan tu. Kan? Tapi ajaibnya, bila kita bercakap tentang syurga, maka memberitahu nikmat syurga terpancar di wajah mereka. Perubahan, ada satu riak yang cukup amat kita fahami. Macam mana kita bercakap tentang neraka dan ketakutannya, sampai ke cikgu tu, cikgu bagi kepada mereka, lalu mereka melihat dengan penuh ketakutan dan kegerunan. Macam mana Tuhan buat benda tu? Ilmu apa ada kat cikgu tu? Lepas tu saya pun duk bercakap, lepas tu tersemangat sikit, cakap kuat. Pengacara datang, Ustaz, cakap pelan sudahlah, dia orang bukan dengar pun. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, orang pekak dengan bisu, macam mana mereka kena baca Quran? Macam mana orang mata buta kena pakai braille? Orang bisu, mereka sebagaimana bercakap bahasa isyarat, mereka pun kena baca Al-Quran pun ikut bahasa isyarat, dan mereka mesti menggerak-gerakkan tangan.
Iktibarnya kepada kita tuan-tuan dan puan. Sebab itu Allah kata, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu surah ni berbahaya sikit kalau duk tersilap kan. Baca watin berakhir dengan wal asri. Itu berbahaya dia tu. Jadi Allah kata, orang yang dia dapat menilai, menghargai apa yang Tuhan bagi kat dia, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar melakukan amal-amal yang soleh. Itulah yang akan memberi kepadanya falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang berpanjangan dan berterusan sampai bila-bila. Maka sebab itu dengan faktor umur dan usia kita, mari hari ini kita mohon minta kepada Allah agar Allah hindar dan jauhkan kita daripada sifat kecewa, sifat lemah, sifat takut, benda-benda karut marut ni minta Allah jauh. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dinyatakan, saya baca dan ikut sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada sebanyak 8 perkara. Ini yang menjadi ganggu, yang menjadi cabaran kepada kita. Ya Allah, Tuhan, aku mau minta lindung kepada Engkau daripada masalah hammi wal hazan, bimbang, risau, sedih melampau. Ni. Jangan. Maka baiknya tuan-tuan dan puan pada umur dan usia yang, kalau saya kira ada di sini saja tanyalah, minta maaf, umur 30 ada kat sini? Boleh angkat tangan? Tak ada. Umur 40? 30 kali 2. Umur 40? Alhamdulillah ada umur 40. Maknanya saya tahu dah lepas tu 50, 60. Ada 70, ada 70, angkat tangan. Tak ada? Belum lagi. So okeylah. So tak digalakkan hadir. Baik. Maksud saya ialah umur-umur yang macam ni kita akan menghadapi kerisauan dan kebimbangan. Mak saya, suami yang meninggal, umur dia masa tu 40. 40 ni kira Siti Nurhaliza lah kan. Kan. Jadi ceritanya masa tu umur saya baru 12 tahun. Kan. Cabaran dan dugaan, dihantar anak ke pondok, saya lah. Balik jarang-jarang itu ini, duduk seorang diri tuan-tuan dan puan. Sekitar 80s, lately 80, nak masuk 90s. Masya-Allah. Masa tu bukanlah kemajuan macam hari ni. Kan. Tapi satu benda yang kita tengok pada diri dia ialah apa? Kekuatan. Orang nu datang, orang ni tanya, macam mana ni boleh duduk seorang-seorang, tak takut ke? Mana boleh tak takut? Dah lah orang perempuan kan. Mestilah takut. Tapi kenalah ni ada pegangan. Kena ada kekuatan. Balik sekali-sekala pula orang kampung tu datang tanya, tanya masa tu umur baru, tingkatan 2, tingkatan 3. Nak tak kalau ada orang nak bagi ayah baru? Kita budak-budak macam tu, mana kita nak tahu kan? Ayah baru. Nak bagi mak menikah. Kan? Menikah lah, tak apa, kita tak kisah pun. 2-3 orang, laku jugalah mak saya ni. Kan orang tu datang. Subhanallah. Tapi seorang pun dia tak mau. Sampai ada kawan-kawan ni, kau menikah lah dengan Pak Haji tu. Umur dia dah tua, harta banyak. Ini kawan-kawan duniawi ni. Dia kata menikah sebab dengan tu orang tua, harta banyak. Maksudnya laki dia mati dulu, nanti bini ni boleh dapat harta banyak. Dia kata aku tak mau dah, aku tak nak dah. Aku nak tumpu program agama, aku nak tumpu ni perkara-perkara yang boleh membangkitkan iman dan amal aku. Sungguh ibu, saya pergi ke luar negara pun duduk seorang diri. Kita balik pergi universiti apa semua itu ini. Masya Allah. Cuma seronoknya ialah apa? Bila kita hubungi, kita call ni, tak pernah terkeluar perkataan apa, engkau ni bila nak balik ni, engkau ni macam mana ni. Tak ada. Ayat-ayat macam itu tak pernah dengar kat telinga saya. Mak dia buat apa waktu ni? Alhamdulillah aku baru dengar Radio Aikim. Sekejap lagi aku nak tengok TV Al Hijrah pula. Sekejap lagi aku ada program ni, ni Muslimat ni. Sekejap lagi aku. So ada apa? Schedule. Ada pengisian dalam hidup. So macam mana bimbang risau tu nak ada ibu-ibu? Bukan kata tak sedih apa itu ini. Benda tu mendatang. Tapi kekuatan itu Allah bagi. Masya Allah.
Ini benda yang kadang-kadang kita kena tengok. Tapi kalau jenis mak ayah ni, sekali anak dah duduk mana asrama duk call, kau ni bila nak balik, kau ni aku tak ada siapa tengok aku, tak ada kawan aku. Memang pening lah jumpa orang tua macam tu. Berbahaya. Tuan-tuan dan puan, jangan ajar diri kita begitu. Memang kita sayang kepada anak cucu dan sebagainya, tapi kadang-kadang mereka boleh jadi gangguan juga dalam hidup. Yang kedua, maksudnya yang ketiga dan keempat, minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mau minta lindung daripada apa? Lemah dan malas. Ini tak kira umur, tak kira usia. Jadi penyakit lemah. Kalau di bahasa Arab, ajuz merujuk pada orang tua. Tapi dari sudut Islam, dia tak meletak faktor usia. Kalau kita kata lemah, memang lemah lah yang ada depan saya ni. Tapi kuat dari sudut apa? Iman dan Islam. Semangat, berpersatuan, berhubungan. Ini kalau kita tak ada kekuatan jemaah ini, tidak akan berlaku apa yang sedang kita buat dan kita lakukan. Malas. Kan? Malas ni membahaya. Satu arahan yang mudah diikuti oleh orang Malaysia satu ketika masa Covid ni melanda ialah apa? Kepada orang ramai diumumkan tidak dibenarkan datang ke masjid. Itu arahan paling mudah untuk diikuti. Senang tak? Senang lah. Kebanyakan orang pun suka dengar. Sebab datang masjid ni susah. Tapi diumumkan masjid telah pun dibuka dan pengajian boleh diikuti, tapi kena ikuti SOP dan sebagainya. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Buka dah ke? Aku yang tak buka lagi. Dia sampai dia tak tahu. Dan bahkan dalam ketika tu pun tak mau bertanya-tanya sebab malas. Ni malas ni membahaya. Ya Allah, ya Tuhan, kita duk belajar menuntut ilmu ni, satu ketika kita boleh duk buka buku, buka kitab, boleh duk catat. Dia sampai satu masa dia jadi malas. Malas ni menakutkan. Adik-adik, anak-anak kita semua, ya Allah, serupalah. Malas kemas bilik, malas duduk di dapur, malas menyapu sampah dalam rumah, malas. Yang dia tahu ni, menatang ni FB, IG, duk main game. Dia kata, aku duk tengok, pegang ni, aku baling nanti. Kan? Memang tak peduli kan? Tak ada apa saja, gertak je, bukan nak buat sungguh pun. Tapi kena marah lah. Pergi buat yang ni dulu, barulah boleh nak pegang. Masya Allah, dahsyat ibu. Sebab apa? Kita kena ajar begitu. Yang ketiganya, maksudnya yang kelima dan keenam ialah apa? Minal jubni wal bukh. Jubni ini ialah apa? Berkira. Orang berkira ni dia berbahaya, dia tak boleh duduk dalam jadi jawatan kuasa. Dia boleh jadi pengikut, dia tak boleh jadi pemimpin. Jadi berkira. Buat yang ni berkira, buat yang tu berkira. Lepas tu dia nak cerita ke orang. Dia seolah-olah takut orang tak ingat apa benda dia buat. Dan kedekut. Allah, kedekut ni sampai diistilahkan tangkai jering. Kedekut nak mampu ya Allah, na'uzubillah min zalik. Dan terakhir, yang ke-7 dan ke-8, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta Allah jauhkan kita daripada belitan hutang. Sampai dah umur 60 dia nak buat hutang baru lagi. Ini ganggu hidup kita, tuan-tuan dan puan. Minta lindung. Dia nak buat loan baru lagi. Loan apa tak tahulah. Kan. Dan yang ni berbahaya, dikuasai oleh orang, waqahrir rijal, baik lelaki baik perempuan. Jangan kita sampai Allah bagi jadi kita ni orang kontrol kita. Orang nak buat jahat kepada kita. Berbahaya. Dunia hari ni datang dalam pelbagai macam bentuk. Na'uzubillah min zalik. Saya tak pernah terlibat sebelum ni dunia FB, tuan-tuan dan puan. Sejak Covid ni lah. Kan, baru terlibat. Tu pun sebab Masjid Surau kata, ustaz minta tolong buat ceramah online. Online. Tapi ustaz nak kena ada FB ni, kita kena begitu ni. Aduh, saya kata susah. Jadi ustaz dah daftar dah FB, daftar. Isteri saya tolong daftar kan 15 tahun yang lalu. Tak pernah ada guna apa ibu. Kawan duk request ni sampai 10 tahun. Kan, bermula Mac yang lalu 2020 barulah guna. Bila guna, baru kita tahu, ya Allah, macam-macam, na'uzubillah. Saya ni, kita punya profile ni orang boleh tengok apa kita punya update kan.
Dalam macam tu punya update pun messenger. Assalamualaikum, saya nak berkenalan dengan awak lah. Han nak berkenalan apa? Han tengok aku je ni. Takkan kau tak kenal lagi aku siapa? Ni dugaan ni ibu. Sama ada betul ke, mat black ke, yang ni kita minta lindung, minta jauh. Gambar yang bukan-bukan itu ni. Saya pula jenis handphone ni bukan ada password, tak password. Bahkan main letak ikut suka lah. Ikut suka lah anak bini buka apa. Sebab kita tidak ada apa benda yang kita nak sembunyikan. Itu. Lebih baik hidup kita aman benda tu. Saya rasa ada ni sebenarnya hidup lebih Allah. Wahara. Na'udzubillah min zalik. Kan? Tapi ada juga manfaatnya itu dah ini. Tapi nak kontrol itulah. Maka sebab itu akhirnya Allah kata fama yukazzibuka ba'du biddin. Macam ni punya aku terang, aku bagi tahu kat kamu, apa lagi yang kamu nak pertikaikan, nak dustakan, tak boleh terima kedatangan akhirat. Ini dia tuan-tuan dan puan, tempat yang kita belum temui lagi, kita belum kembali lagi. Dah ada orang dah pergi dah ke stage yang keempat, masuk dalam kubur, kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah SWT itu Tuhan adil, maha adil, seadil-adilnya menerang dan menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan sedikit pertemuan yang kita lakukan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelebihan dan kebaikan kepada kita. Mari kita sudahi dan tamat saqibaqi Ramadan yang sedang meninggalkan kita ini. Ramadan sedang meninggalkan kita. Ramadan sedang meninggalkan kita. Syawal menjelang menandakan hari raya. Kehidupan biasa bermula semula. Ramadan hadapan belum tentu kita jumpa. Renung pula ke hadapan bagaimana nasib kita. Apakah kita mati di dalam husnul khatimah kerana nafsu selalu mendorong kejahatan, juga syaitan yang sentiasa melalaikan. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi mari kita doakan kepada sahabat kita Dr. Rubiah tadi, dan juga subhanallah tadi siapa sahabat kita tadi kat Salwah? Umi Kalsum namanya. Tu. Dan keluarga yang merupakan jemaah kita di Raudah Al-Falah ini. Maka kita mulakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumaat yang mulia ini kami bermohon ke hadrat-Mu ya Allah, berilah kami kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Ya Allah ya Razzaq, kami memohon kepadamu wahai Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak-anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di hari akhirat. Wahai Allah, apalah kiranya pada waktu dan ketika ini Engkau mendengarlah luahan dan juga dambaan kami untuk memohon kebaikan kepada sahabat dan rakan taulan kami yang diuji dan diduga terkena wabak penyakit-Mu wahai Allah. Kurniakanlah kebaikan kepada mereka dengan diberikan kesembuhan yang segera dan dielakkan dan dijauhkan daripada keadaan tersebut. Wahai Allah,
jadikanlah kami dan juga zuriat keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Allah, jadikanlah kami dan juga zuriat keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua ibu dan bapa kami, ahli keluarga kami, jiran tetangga kami, dan juga sahabat handai kami, guru-guru kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.